الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan terutamanya terhadap diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sedaya upaya kita berusaha untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dalam masa yang sama kita juga berusaha untuk meninggalkan segala tegaan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini adalah kehidupan yang mendapat keredaan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan saat kematian kita kelak adalah kematian dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Allah redha insya-Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersempena dengan hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, Jumaat yang pertama dalam bulan Ogos, Jumaat yang pertama dalam bulan Muharram tahun baru Hijrah 1444, maka kita mengambil kesempatan penghulu sekalian hari ini untuk kita memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melayakkan kita untuk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kita daripada apa yang sedang berlaku hari ini. Allah kurniakan kepada kita ketenangan emosi dan sebagainya, ketetapan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita, iman kita daripada digoncang oleh anasir-anasir fitnah akhir zaman pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan yakni oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya, mata nasrullah, bilakah yakni akan datangnya pertolongan Allah.
ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, yakni asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melangkah masuk ke tahun baharu 1444 ini, 1444 Hijrah ini, maka tidak lain tidak bukan kita menelusuri perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyaksikan dalam kitab-kitab sirah bagaimana musyrikin Quraisy memperlakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kematian Abu Talib, selepas daripada kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Maka orang-orang musyrikin Quraisy mereka berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaling batu kepada Nabi, mereka mencekik leher Nabi, mereka meletakkan bangkai yang busuk di atas bahu Nabi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Kaabah. Dan pada ada waktu dan ketikanya mereka telah mencekik leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antal ladzi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida?" Kamukah, kata mereka, kamulah yang hendak menjadikan Tuhan menjadi satu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ma'ruf bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tuan-tuan sekalian, Nabi mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan yang satu. Sedangkan mereka pada waktu itu menyembah tuhan-tuhan mereka yang banyak. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu lalulah sahabat kanan Nabi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyiduna Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Adakah patut kamu nak membunuh satu orang semata-mata kerana dia mendakwa, dia mengaku Tuhan aku adalah Allah? Tuan-tuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah Sayyiduna Abu Bakar. Walaupun kita melihat di sebalik sikap lemah lembutnya, tetapi bila mana kekasih hatinya, kekasih Allah Subhanahu wa taala diperlakukan dengan yang demikian, maka dia tidak teragak-agak untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu waktu dan ketika satu orang pendeta Yahudi, satu orang cendekiawan Yahudi, ilmuwan Yahudi yang telah mengatakan di hadapan Sayyidina Abu Bakar bahawasanya Tuhan kamu fakir dan kami orang-orang Yahudi kaya. Maka pada waktu dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar tidak teragak-agak untuk memukul Yahudi tersebut. Maka dipukulnya Yahudi tersebut. Mengadulah Yahudi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sahabat kamu Abu Bakar telah memukul aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, betulkah apa yang telah dikhabarkan oleh Yahudi ini bahawa kamu telah memukulnya?" Maka jawab Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, benar aku telah memukulnya kerana dia sangat biadab, wahai Rasulullah. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah itu fakir, bahkan orang-orang Yahudi itu kaya." Maka tanya Nabi kepada Finhas, kepada Yahudi ini, "Wahai Finhas, benarkah apa yang telah diceritakan oleh Abu Bakar?" Maka jawab Yahudi, "Wahai Muhammad, aku tak kata pun macam tu." Inilah perangai mereka, tuan-tuan sekalian. Mereka tidak mengaku apa yang mereka telah katakan. Maka dalam keadaan ini, bagi membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Ali Imran ayat 181. Maka Allah sampaikan wahyu ini kepada baginda Nabi. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami, yakni orang-orang Yahudi, kaya. Maka benarlah apa yang telah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Benarlah orang Yahudi telah mengatakan bahawasanya Allah fakir, mereka kaya. Inilah di antara salah satu contoh penghinaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mutaakhir ini kita melihat ada orang yang cuba untuk menghina Islam, untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada juga yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dahulu kita juga pernah mendengar ada orang yang menghina Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ianya menjadi-jadi, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tidakkah kita membaca sirah? Tidakkah kita mempelajari sirah? Bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pernah mendengar satu kalam daripada Syekh Al-Maraghi rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya adalah sama seperti menyakitinya semasa hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat telah membuktikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangat kasih, mereka sangat cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan tubuh badan mereka sebagai perisai, sebagai benteng untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Taif dibaling dengan batu, diusir, dikeji, dihina, tuan-tuan sekalian, sehingga dibaling dengan batu berdarah mengalir pada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu adalah satu orang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan tubuh badannya sebagai perisai sehingga kepalanya juga turut berdarah pada ketika itu kerana menjadi perisai untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dibaling dengan batu oleh penduduk-penduduk Taif pada waktu dan ketika itu. Bahkan kita melihat juga dalam kitab-kitab sirah menceritakan bagaimana berlakunya perang Uhud yang sangat getir, yang sangat hebat, tuan-tuan sekalian. Peperangan yang berkecamuk, yang mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya mereka untuk mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat-sahabat yang namanya Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dujanah radhiyallahu taala anhum. Mereka sedaya upaya mara ke hadapan untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita melihat Talhah bin Ubaidillah, kesantikan pada tubuh badannya dalam kitab sirah menceritakan sekitar 35 hingga 39 kesantikan tikaman pada tubuh badannya. Bahkan jari Talhah terpotong. Ketika mana jarinya terpotong, Talhah mengatakan, biarkan ianya terpotong. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu kata begitu wahai Talha, para malaikat akan mengangkat kamu di hadapan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
memuji Talha. Kata Nabi, man arada an yanzura ila syahidin yamshi ala rijlih falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat syuhada yang berjalan di atas muka bumi, yakni yang masih hidup tetapi Nabi sudah mengiktirafnya sebagai syuhada, Nabi kata, lihatlah Talha bin Ubaidillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setiap kali disebut Uhud, kata Sayyidina Abu Bakar, perang itu milik Talha bin Ubaidillah. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana hebatnya pengorbanan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun berjihad untuk bergelar sebagai syuhada, untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka sudah gugur sebagai syuhada, sudah gugur sebagai syahid. Di antaranya Sayyidina Hamzah, di antaranya Hanzalah, di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum. Tuan-tuan sekalian, mereka telah membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menyerahkan nyawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita sanggup, tuan-tuan sekalian? Adakah kita sanggup, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian, kita mempertahankan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fizikal kita, dengan tubuh badan kita, dengan lisan kita, seperti mana yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih buruk dan lebih teruk daripada menghina pemimpin-pemimpin. Tuan-tuan sekalian, tidak halal membunuh seorang muslim yang telah mencela salah seorang daripada manusia, melainkan seseorang itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hukuman bagi orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dikatakan jumhur ulama menyatakan mereka wajib dihukum bunuh kerana mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai saudara-saudaraku yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita membiarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mencela, menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, mafhumnya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan Allah mempersiapkan azab yang menghinakan bagi mereka. Jadi tugas kita sebagai umat Islam adalah mempertahankan Nabi, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala daripada dihina. Tuan-tuan, jangan kita bersengkongkol dengan mereka yang menghina Allah, yang menghina Nabi, yang menghina Islam. Tuan-tuan sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjuangan kita untuk mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi dalil dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala betapa kita sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa kita sayangkan agama kita. Jangan kita menjadi ruang yang membuka kepada musuh-musuh Islam untuk menghina Islam. Kerana tuan-tuan sekalian, ada di sana mereka yang mengaku sebagai umat Islam, yang beragama Islam, masih belum menunaikan salat pada waktu dan ketika ini.
masih belum menutup aurat, tuan-tuan sekalian, masih lalai dalam maksiat, sedangkan mereka adalah orang Islam, tuan-tuan, dalam tidak sedar bahawasanya mereka juga telah menghina Islam pada waktu dan ketika itu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kemenangan dan kekuatan kepada Islam dan umat Islam khususnya. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, iman ahli keluarga kita daripada fitnah akhir zaman yang sangat membimbangkan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. Saudara-saudaraku yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana saya maklumkan dalam tazkirah sebelum daripada khutbah tadi, bahawasanya saya hari ini datang bersama-sama untuk membantu sekolah rendah Islam Raudatul Jannah, sekolah peninggalan almarhum sahabat saya Ustaz Bakri Yahya. Mudah-mudahan dengan sumbangan daripada tuan-tuan pada hari ini dapat melancarkan lagi pengurusan sekolah untuk terus bergerak, tuan-tuan sekalian. Dan kalau tuan-tuan melihat saya datang dengan kenderaan yang dibawa oleh satu orang staf sekolah, kenderaan itu adalah kenderaan peninggalan almarhum sebelum dia meninggal dunia. Seperti dia mengetahui yang dia akan pergi meninggalkan kita, dia datang ke sekolah, dia kata seandainya berlaku sesuatu kepada dia, maka kenderaan ini saya wakafkan kepada pihak sekolah, saya berikan kepada pihak sekolah untuk digunakan oleh pihak sekolah, kerana saya tidak ada apa-apa yang nak diberikan kepada sekolah. Tuan-tuan sekalian, Allah takdirkan, Allah cabut nyawanya, Allah ambil nyawanya terlebih dahulu daripada kami, tuan-tuan sekalian. Maka kenderaan itulah mudah-mudahan yang diguna pakai oleh pihak sekolah, pahalanya jariah mengalir untuknya yang berada di alam barzakh sana, mudah-mudahan. Jadi saya mengajak tuan-tuan yang berada hari ini insya-Allah untuk sama-sama kita membantu pengurusan sekolah bagi melancarkan lagi perjalanan sekolah peninggalan almarhum. Mudah-mudahan pahala tersebut mengalir juga untuk kita. Begitu jugalah sampai kepada almarhum di alam sana insya-Allah. Dan pada hari yang penuh barakah ini saya mengajak keseluruhannya untuk sama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على أصحاب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin
Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Wa kadzalika sahibil faqamah, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang dipertua negeri Pulau Pinang. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.